Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Saham patuh syariah. Maksud saham, definisi saham dari segi bahasa. Saham berasal daripada perkataan Arab. Saham mempunyai pelbagai makna, antaranya ialah nasib atau bahagian. Dari segi istilah pula, menurut pandangan ahli-ahli ekonomi, saham dimaksudkan kepada bahagian tertentu pemodal sesebuah syarikat harta, dan bahagian ini mewakili sebahagian tertentu modal syarikat menerusi pemilikan skrip saham bagi setiap pemodal. Ini dilihat sebagai suatu cara bagi pengesahan hak miliknya dalam sesebuah syarikat. Saham patuh syariah pula. Saham patuh syariah merupakan penilaian yang diberi oleh Majlis Penasihat Syariah MPS mengikut kriteria-kriteria tertentu dan lulus terhadap penilaian tersebut, lalu mendapat pengesahan sebagai saham patuh syariah. Jadi bagaimanakah kita ingin mengetahui sesuatu saham itu patuh syariah ataupun tidak? Bagi sektor ekuiti, MPS telah menggariskan 3 tahap penyaringan, iaitu tahap pertama ialah pemeriksaan aktiviti perniagaan syarikat. Pertama ialah penanda aras 5%. Ia digunakan untuk mengukur tahap pencampuran sumbangan aktiviti yang jelas keharamannya, iaitu tidak selaras dengan syariah seperti perniagaan yang disenaraikan. Peratus sumbangan haruslah tidak melebihi dari 5% pendapatan kumpulan atau keuntungan sebelum cukai syarikat. Antara aktiviti tersebut ialah perjudian, perbankan konvensional, insurans konvensional, makanan dan minuman yang tidak halal, aktiviti hiburan yang tidak patuh syariah, dan lain-lain. Yang kedua ialah penanda aras 20%. Bagi aktiviti perniagaan yang disenaraikan, peratus sumbangan aktiviti tidak patuh syariah haruslah kurang dari 20% pendapatan kumpulan atau keuntungan sebelum cukai syarikat. Antara aktiviti perniagaan tersebut ialah hotel dan resort, perdagangan saham, perniagaan berkaitan broker saham, hasil sewaan yang diterima daripada aktiviti yang tidak patuh syariah, lain-lain aktiviti perniagaan yang dilihat sebagai tidak menepati prinsip syariah. Seterusnya, tahap kedua, pemeriksaan pada nisbah kewangan syarikat. Bagi aspek ini, MPS telah menetapkan supaya riba tidak melebihi 33%. Pertama, simpanan tunai berbanding jumlah aset keseluruhan di akaun bank konvensional mestilah kurang 33%. Walau bagaimanapun, simpanan tunai di perbankan Islam dikecualikan kerana tidak mempunyai riba. Yang kedua, nilai hutang berbanding jumlah aset keseluruhan. Jika syarikat ini dikenakan hutang dan dikenakan kadar faedah, nilai keseluruhannya mestilah kurang 33%. Walau bagaimanapun, pinjaman melalui perbankan Islam atau melalui sukuk dikecualikan. Akhir sekali, tahap ketiga, pemeriksaan kualitatif. Selain daripada 2 kriteria yang disenaraikan tadi, Majlis Penasihat Syariah turut mengambil kira pandangan masyarakat umum, di mana mestilah syarikat tersebut menunjukkan imej yang baik, dan segala aktiviti syarikat juga perlu mengambil kira perspektif ajaran Islam. Seterusnya, saya, Nur Hadirah, akan membentangkan mengenai latar belakang kajian. Bursa Malaysia dikenali sebagai Bursa Saham Kuala Lumpur bermula pada tahun 1930. Bursa Malaysia ini adalah perantara di antara syarikat dan pelabur di mana transaksi jual beli saham ini berlaku. Dan
Suruhanjaya Security Malaysia merupakan satu badan yang mengawal atau menyelia aktiviti jual beli saham yang berlaku di negara kita ini. Dan akhir sekali, saham merupakan sesebuah perniagaan di mana kita sebagai pelabur melabur di dalam sesebuah syarikat dan memiliki sebahagian daripada keuntungan syarikat tersebut. Pelabur yang melabur sesuatu syarikat mempunyai beberapa hak atau mempunyai keuntungan yang dibuat oleh syarikat tersebut. Pelabur juga layak untuk menghadiri mesyuarat agung tahunan syarikat serta berhak bertanya atau berhak mempersoalkan tindakan yang dilakukan oleh syarikat yang pelabur itu sedang melabur. Seterusnya adalah penyataan masalah. Malaysia kini mempunyai pelbagai jenis syarikat yang berdaftar. Jadi, kita perlulah teliti dan mengenal pasti adakah syarikat tersebut mematuhi syariah Islam ataupun tidak. Jadi, penyataan masalah kajian kami ialah bertujuan untuk menilai dan mencari maklumat adakah syarikat di Malaysia mematuhi saham syariah Islam ataupun tidak. Yang kedua, mengenal pasti tahap kepercayaan masyarakat terhadap syarikat sebelum mereka menjadi pelabur. Dan yang ketiga ialah menguji tahap kesedaran masyarakat akan kepentingan saham syarikat yang mematuhi syariah Islam. Seterusnya adalah kepentingan kajian. Antaranya ialah mengenal pasti respon masyarakat mengenai saham patuh syariah Islam di Bursa Saham Malaysia. Yang kedua, menilai sama ada kebanyakan masyarakat tahu atau tidak apakah Bursa Saham Malaysia serta manfaatnya. Yang ketiga ialah mendedahkan masyarakat mengenai apakah Bursa Malaysia dan syarat dalam menentukan sesuatu syarikat tersebut patuh akan syariah Islam. Dan yang terakhir ialah membantu dalam mengenal pasti apakah kepentingan saham patuh syariah kepada masyarakat yang ingin menjadi pelabur. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya yang lain. Terima kasih. Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengenal pasti apakah kepentingan saham patuh syariah di Bursa Saham Malaysia. Yang pertama ialah untuk meningkatkan taraf hidup umat Islam dan yang kedua untuk menjamin pelaburan yang sah di sisi syarak. Objektif kajian yang kedua pula ialah untuk mengetahui sama ada sesebuah syarikat itu patuh syariah ataupun tidak patuh syariah. Yang pertama boleh dibuat melalui pemeriksaan aktiviti perniagaan syarikat dan yang kedua pemeriksaan nisbah keuangan syarikat. Yang ketiga ialah mengambil kira aspek kualitatif. Objektif kajian yang ketiga pula ialah untuk mengetahui perbezaan di antara saham patuh syariah dan juga saham konvensional. Saham patuh syariah membenarkan pembelian saham melalui saham patuh syariah sahaja. Tidak akan menerima sebarang faedah ke atas wang simpanan. Margin keuangan yang diguna ialah dalam bentuk al-murabahah, iaitu struktur pinjaman patuh syariah yang memerlukan cagaran. Manakala saham konvensional pula dibenarkan untuk membeli semua jenis saham sama ada saham patuh syariah ataupun saham tidak patuh syariah. Kedua, kita akan menerima faedah ke atas deposit wang yang disimpan dalam akaun. Dan yang ketiga, margin keuangan yang diguna adalah berbentuk trading, iaitu pemegang akaun boleh berdagang melebihi limit walaupun tiada wang dalam pelaburan. Antara contoh-contoh saham patuh syariah yang ada di Malaysia ialah Merge Energy, Dufu Technology Corporation, Wata Holding, Lin Swee Kiat Group dan juga Kylie Holding. Untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan saham patuh syariah dalam kalangan pelajar, kami telah mendirikan sebuah Google Form yang mengandungi soalan berkenaan saham patuh syariah. Daripada soal sesi itu, seramai 41 pelajar telah mengisinya. Majoriti yang menjawabnya berumur 20 tahun iaitu 34 orang dan selebihnya yang berumur 19 tahun dan 22 tahun iaitu sama-sama seramai 3 orang dan selebihnya bakinya ialah
pelajar yang berumur 21 tahun iaitu seorang. Antara soalan yang kami tanya adalah, adakah anda mengetahui berkenaan saham patuh syariah? Majoriti menjawab ya, iaitu 29 orang. Manakala selebihnya iaitu 13 orang tidak mengetahui tentang saham patuh syariah. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan para pelajar mengenai saham patuh syariah, kami telah mengecilkan skala iaitu kepada sangat tahu, kurang tahu dan juga tidak tahu. Majoriti menjawabnya adalah kurang tahu iaitu seramai 24 orang. Yang selebihnya ialah tahu, kurang tahu dan juga tidak tahu, iaitu masing-masing mewakili 12 orang, 4 orang dan juga 2 orang. Soalan seterusnya yang kami tanya ialah, adakah saham patuh syariah itu penting? Dan majoritinya menjawab ya, iaitu seramai 40 orang dan selebihnya 1 orang. Mungkin dia kurang tahu betapa pentingnya saham patuh syariah ini. Soalan keempat ialah, melabur dalam unit dana syariah berbanding memasukkan wang dalam pelaburan jangka tetap adalah kejayaan yang mudah. Seramai 32 orang menjawab ya dan selebihnya menjawab tidak. Soalan kelima ialah, adakah melabur dalam saham patuh syariah mengelakkan kita daripada riba? Seramai 39 orang menjawab ya, iaitu mewakili majoriti dan selebihnya menjawab tidak. Soalan keenam adalah, saham patuh syariah mengurangkan risiko kehilangan modal ketika bencana berlaku. 87.8% memilih ya dan 12.2% memilih tidak. Soalan ketujuh adalah, saham patuh syariah mempunyai ketulusan yang tinggi. 92.7% memilih ya dan 7.3% memilih tidak. Soalan seterusnya, peratus sumbangan aktiviti tidak patuh syariah haruslah kurang dari 5% pendapatan kumpulan atau keuntungan kumpulan sebelum cukai syarikat seperti perbankan konvensional. 87.8% memilih ya dan 12.2% daripada responden memilih tidak. Soalan ke-9 adalah, bagi peniaga seperti hotel, peratus sumbangan aktiviti tidak patuh syariah haruslah kurang dari 20%. Sebahagian besar daripada responden memilih 90% iaitu ya dan 10% tidak. Yang ke-10 adalah, jika syarikat mempunyai simpanan tunai di akaun bank konvensional, nilai keseluruhan mestilah kurang 33%. 93% daripada responden memilih ya dan 7% daripada responden memilih tidak. Soalan yang ke-11 adalah, adakah saham patuh syariah berbeza dengan saham-saham yang lain? 93% daripada responden memilih ya dan 7% daripada responden memilih tidak. Soalan seterusnya adalah, adakah melabur di saham patuh syariah berbaloi? 95.1% memilih ya dan selebihnya memilih tidak. Soalan ke-13 adalah, saham tidak patuh syariah mengamalkan riba dalam pelaburan. 92.7% daripada responden memilih ya dan 7.3% memilih tidak. Soalan yang terakhir, melabur di saham patuh syariah banyak memberi kebaikan. 97.6% memilih ya dan selebihnya memilih tidak. Akan menerangkan tentang implikasi daripada hasil kajian. Yang pertama, penyaringan kewangan. Sebahagian dari proses penyaringan untuk menentukan sama ada sebuah aset equity itu patuh syariah yang melibatkan pertimbangan kewangan syarikat, termasuk jumlah hutang yang ditanggung syarikat. Dana equity Islam mengelakkan pelaburan dalam firma yang mempunyai tahap hutang yang sangat tinggi. Oleh itu, dana Islam mungkin dianggap lebih konservatif dan sedikit kurang berisiko daripada beberapa dana equity konvensional. Yang kedua, kadar kecairan. Bagi pelabur, kelebihan melabur dalam unit dana syariah berbanding memasukkan wang ke dalam pelaburan jangka tetap adalah kecairan yang mudah.
Apabila keadaan berubah dan pelabur mahu atau perlu mengeluarkan duit tersebut, ianya lebih mudah apabila pelaburan dilakukan dalam unit dana syariah. Yang ketiga ialah keuntungan saham boleh dizakatkan. Bila saham yang dijual mendapat keuntungan, maka keuntungan ini boleh dizakatkan. Pemilik saham boleh mengasingkan pengiraan zakat atas saham kepada dua kumpulan, iaitu saham yang masih dimiliki melebihi setahun dan saham-saham yang dijual beli untuk tempoh kurang daripada setahun. Dan yang terakhir iaitu ketelusan. Pelabur dalam dana equity Islam mengharapkan tahap ketelusan yang tinggi. Walau bagaimanapun, jika salah satu objektif utama dana adalah muatili syariah, pengurus dana mesti cukup terbuka mengenai industri dan syarikat mana mereka melabur. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan teruskan lagi perbatangan saya dengan 4 kaedah yang digunakan untuk menentukan tajuk kajian ini. Yang pertama, perspektif Islam. Yang kedua, dalil Al-Quran. Yang ketiga, pandangan ulama. Dan akhir sekali yang keempat ialah hadis. Saya akan terangkan satu persatu secara ringkas. Saya mulakan dengan perspektif Islam dan dalil-dalil Al-Quran. Apa pandangan Islam terhadap urus niaga saham? Jamhur Fuqaha Mu'asirin berpendapat bahawa Islam secara umumnya mengharuskan penerbitan dan jual beli saham dengan syarat tidak mengandungi unsur-unsur yang haram seperti riba, gharar, perniagaan benda yang haram dan unsur-unsur haram yang lain. Oleh itu, hukum sesuatu saham berbeza mengikut sifat saham tersebut dan jenisnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud padahal Allah telah menghalalkan berjual beli iaitu berniaga dan mengharamkan riba. Seterusnya, berdasarkan pandangan ulama, menurut mazhab Maliki, sah harta al-wurud ini secara mutlak sama ada jenis yang sama atau berbeza jenis. Yang kedua, mazhab Syafi'i dan juga Muhammad bin Al-Hasan dari mazhab Hanafi berpendapat adalah sah jika jenis barangan tersebut ialah al-muliyat seperti biji timah dan sebagainya. Okey, yang ketiga, mengikut pandangan Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan zahir mazhab Hambali mengatakan tidak sah sama ada pertukaran berlaku antara kedua-dua belah pihak atau satu pihak sahaja yang terlibat membayar wang tunai. Dan yang terakhir, bagi Ibnu Sirin, Yahya bin Khalil dan Al-Tuwari berpendapat makruh tentang perkara ini. Akhir sekali ialah hadis. Mempelajari dengan mendalam realiti pelaburan yang berlaku di Bursa Malaysia melalui mereka yang benar-benar ahli ikhtisas dan berkeahlian. Pada saat yang sama, mempelajari dengan lebih mendalam permasalahan muamalat dalam Islam. Ia amat penting agar sentiasa selari dengan kehendak syariah dan tidak menyeleweng atau tersasar yang dibimbangi membawa kepada tidak patuh syariah. Benarlah nasihat Saidina Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu yang bermaksud jangan seseorang berjual beli di pasar kami kecuali mereka yang faqih dalam agama. Sampai di sini saja pembatangan saya. Saya akan serahkan kepada kawan saya untuk teruskan lagi pembatangan ini. Kesimpulannya, ilmu dalam bidang melabur amatlah penting untuk dikuasai dan difahami oleh pelabur-pelabur Islam. Sebagai seorang Islam, kita mestilah memastikan ilmu pelaburan cukup sebelum melabur di mana-mana saham syarikat. Ini
untuk mengelakkan kita daripada tersalah melabur di saham-saham yang tak sepatutnya kita melabur. Di sini saya sertakan beberapa cara untuk kita memastikan saham tersebut adalah saham yang patuh syariah. Yang pertama, menggunakan broker yang patuh syariah. Pelabur-pelabur memerlukan akaun CDS iaitu Central Depository System bagi membolehkan mereka memulakan langkah jual beli saham di BSKL. Akaun ini boleh dibuka di mana-mana bank pelaburan yang diperakui oleh bank negara. Setiap mereka diberi pilihan untuk membuka jenis akaun Islamik atau konvensional dalam berus niaga dalam pasaran. Yang kedua, jika pelabur membuka akaun CDS jenis konvensional, maka kaunter-kaunter syariah ini akan dinyatakan simbol bulat pada hujung nama kaunter tersebut. Simbol ini membezakan kaunter syariah dengan kaunter bukan syariah. Dan yang terakhir, mempelajari dengan mendalam realiti pelaburan yang berlaku di DBSKL melalui mereka yang benar-benar ahli ikhtisas dan berkeahlian. Mempelajari ilmu ini dapat membantu kita agar sentiasa selari dengan kehendak syariah dan tidak menyeleweng atau tersasar yang dibimbangi membawa kepada tidak patuh syariah. Itu sahaja, sekian, terima kasih.